Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas kita dah sampai sehingga ayat 20 surah Nuh. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 21 sehingga ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Taala berfirman pada ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Yang bermaksud Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahinya melainkan kerugian di akhirat kelak. Baik, ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan kepada kita tentang perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas Nabi Nuh berdakwah kepada mereka dalam masa yang begitu lama dan membuat pelbagai macam pendekatan kepada mereka supaya petunjuk Allah Ta'ala itu sampai kepada mereka, supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhi sebarang kesyirikan, namun mereka tetap menolak dakwah yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tu, sehingga sampailah kepada satu tahap Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berkata, qala nuhur rabbi innahum asawni. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka menderhaka kepadaku. Aku dah buat pelbagai pendekatan ya Allah mengajak mereka. Lama dah aku berdakwah kepada mereka, 950 tahun. Tetapi mereka tetap menderhaka kepadaku. Satu poin pengajaran yang kita nak ambil daripada sini. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hanya mengadukan perihal kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyaqwa lillahi faqat. Dia hanya mengadu kepada Allah. Nabi Nuh tak mengeluh sana sini. Ya. Walaupun baginda ditolak, walaupun baginda disakiti, walaupun baginda diejek, tapi Nabi Nuh alaihi salam hanya mengadu kepada Allah Ta'ala. Asyaqwa lillahi faqat. Semestinya ini juga yang menjadi satu teladan bagi kita. Apa jua cabaran yang kita hadapi dalam berdakwah ni, sepatutnya cukuplah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengadu kepada orang, apatah lagi kita sibuk mengadu di media sosial dan sebagainya, sebagaimana yang banyak berlaku pada hari ini. Asyaqwa lillahi faqat. Adukanlah kepada Allah Ta'ala dalam munajat-munajat kita kepadanya. Ya. Yang kedua, ada pengajaran yang menarik daripada sini. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, innahum asawni. Sesungguhnya mereka menderhaka kepadaku.
Nabi Nuh tidak mengatakan innahum asauka, sesungguhnya mereka menderhaka kepadamu ya Allah. Tak begitu kata Nabi Nuh. Inilah salah satu adab yang luar biasa daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Idh nazzahullah an fi'li qaumihi. Dia membersihkan Allah daripada perbuatan kaumnya. Ya, dia tidak mengatakan mereka bermaksiat kepadamu ya Allah. Kenapa? Kerana Nabi Nuh nak membersihkan Allah Ta'ala. Kerana Allah tidak patut untuk dimaksiati. Kerana Allah tidak patut diderhakai. Sebab itu, fanasaba isyanahum ila amrihi. Oleh kerana itulah Nabi Nuh nisbatkan perbuatan derhaka mereka itu kepada dirinya. Innahum ma'asawni. Sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku. Nabi Nuh tidak mengatakan sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadamu. Ya. Baik. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka menurut orang yang harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahinya kecuali kerugian di akhirat. Maksudnya, yang mereka ikuti adalah pemimpin-pemimpin mereka yang mempunyai harta pada ketika itu dan mempunyai anak-anak ataupun pengikut-pengikut yang ramai. Ya. Sejarah banyak mencatatkan antara penentang dakwah para nabi dan rasul itu ialah mereka yang punya harta dan pengikut yang ramai. Ya. Kenapa? Kerana begitu banyak manusia yang melampaui batasan apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka harta kekayaan dan pengikut yang ramai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Alaq, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Bila ar-ra'ahu istaghna, saat dia memandang diri dia sudah serba cukup, kaya, hebat, maka biasanya dia akan menjadi seorang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan antara hikmah Allah Ta'ala buat ada musibah dalam hidup kita supaya kita tidak menjadi orang yang derhaka, supaya kita tidak menjadi orang yang melampaui batasan-batasan Allah. Kerana kalau Allah mudahkan seluruhnya dalam hidup kita, harta kita banyak, pengikut kita ramai, kuasa kita ada, maka sangat berpotensi ya membuat kita menjadi seorang yang melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaum Nabi Nuh alaihi salam ni, mereka lebih suka mengikut pemimpin-pemimpin mereka yang berharta dan punya anak atau pengikut-pengikut yang ramai pada ketika itu. Mereka tidak mahu mengikut ataupun menurut ajaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada mereka. Gambaran yang hampir serupa ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya semasa baginda berada di kota Mekah. Ya, mereka lebih ramai ikut seperti Walid bin Mughirah, seorang yang kaya raya pada ketika itu. Ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan ada tokoh-tokoh Quraisy yang lain pada ketika itu yang mana memang mereka mempunyai harta dan anak-anak yang hebat-hebat. Sehingga akan ramai pada ketika itu orang-orang mengikuti mereka dan tidak mengikuti dakwah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga kan ke hari ini salah satu pengajaran bagi kita, ya, jangan hairan kalau manusia ini lebih cenderung mengikut orang-orang yang berharta dan mempunyai anak ataupun pengikut-pengikut yang ramai. Ya, hari ini kita tengok juga berlaku perkara yang hampir serupa, walaupun tak betul-betul sama, hampir serupa. Ya.
mereka lebih mendengarkan apa kata orang yang berharta berbanding apa kata orang yang beragama. Malah kadang-kadang, tidak jarang kita jumpai, mereka merendahkan apa yang disampaikan oleh penyampai-penyampai agama ini. Kenapa? Salah satu sebabnya mereka memandang penyampai-penyampai agama ini bukan seorang yang berharta. Ya. Mereka lebih suka mengikut orang-orang yang berharta dan mempunyai kuasa. Ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Jangan kita salah dalam memilih ikutan dalam hidup ni. Ikutlah, turutlah kepada apa yang disampaikan oleh penyampai-penyampai agama ini, dan jangan ikut turut kepada seseorang hanya kerana kita melihat harta dia mungkin banyak, anak-anak dia mungkin hebat, atau pengikut-pengikut dia yang ramai. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Orang yang mereka ikut ni adalah orang yang mana harta benda dia itu dan anak-anak ataupun pengikut-pengikut dia yang ramai itu tidak menambahkan apa-apa kepada dia kecuali kerugian di akhirat. Perlu untuk kita ketahui bahawa ada orang-orang yang mempunyai harta dan anak-anak, tetapi harta dan anak-anak ni tidak menambahkan apa-apa untuk dia melainkan kerugian. Harta yang dia ada membuat dia semakin masuk ke dalam jurang api neraka. Anak-anak yang dia miliki membuat dia semakin jatuh ke dalam kerak api neraka. Wal'iyadzubillah. Kenapa macam tu? Kerana harta dan anak-anak yang dia miliki, dia tidak gunakan untuk menolong agama Allah Ta'ala. Dia hanya gunakan untuk berbangga-bangga. Dia gunakan untuk menyombongkan diri. Dia gunakan untuk menentang agama Allah Ta'ala, ataupun merendahkan agama Allah Ta'ala. Maka harta dan anak-anak yang dimiliki macam ni tidak akan menambahkan apa-apa untuk dia melainkan kerugian di akhirat kelak nanti. Maka salah satu pengajaran penting bagi kita daripada ayat Allah Ta'ala ni, jangan sampai harta dan anak-anak kita membawakan kerugian bagi kita dunia dan akhirat. Sepatutnya harta dan anak-anak kita menambahkan kebaikan kepada kita, keuntungan kepada kita di akhirat. Jangan sampai kerugian. Bagaimana supaya harta dan anak-anak kita menambahkan keuntungan bagi kita? Caranya ialah gunakanlah harta dan anak-anak kita di jalan Allah Ta'ala. Arahkanlah dia untuk menolong agama Allah Ta'ala. Jadikanlah dia sebagai jambatan menuju kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Janganlah sombong ataupun takbur, memandang rendah kepada orang kerana kita ada harta dan anak-anak yang hebat. Ya, maka harta gunakan untuk menolong agama Allah. Anak-anak didik menjadi anak-anak yang saleh. Insya-Allah apabila kita buat begitu, maka harta dan anak-anak kita itu akan menambahkan kebaikan kepada kita. Orang yang macam ni boleh kita ikut. Jadi yang tak boleh kita ikut tu orang yang berharta dan mempunyai anak-anak ataupun pengikut, tetapi harta dan anak-anak dia ni tidak menambahkan untuk dia melainkan kerugian. Yang ni tak boleh kita ikut. Kerana ini ikutan orang yang tak beragama. Ini ikutan orang-orang musyrik. So maknanya, kalau ada orang yang berharta dan dia mempunyai anak-anak ataupun pengikut-pengikut, tetapi harta dan anak-anak dia ni sentiasa menambahkan keuntungan akhirat bagi dia, ini patut kita ikut. Maka dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnataini.
kita tak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Maksud hasad dekat sini al-ghibtah, kata para ulama. Kita nak macam tu juga. Salah satunya kata Nabi, rajulun atahu Allahul mal. Seseorang yang Allah kurniakan kepada dia harta, kemudian dia sibuk menginfakkan harta itu di jalan Allah siang dan malam. Maka kita boleh follow dia, kita boleh ikut dia. Jadi orang-orang yang harta dan anak-anaknya sentiasa menambahkan keuntungan akhirat untuk dia, boleh kita ikut. Tetapi orang yang berharta dan mempunyai anak-anak, namun harta dan anak-anak dia tidak menambahkan kecuali kerugian bagi dia, maka manusia macam ni jangan pernah ikut dia, kerana itu akan membawa kita kepada kesesatan, ya. Jadi ayat 21 ni adalah pengaduan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada Allah Ta'ala, bahawa kaumnya telah menderhaka kepada Nabi Nuh dan mereka tidak mahu mengikut dakwah yang disampaikan, malah mereka mengikut pemimpin-pemimpin mereka yang mempunyai harta dan anak-anak, namun harta dan anak-anak mereka itu tidak menambahkan bagi mereka melainkan kerugian sahaja. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 22, wa makaru makran kubbara, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Nabi Nuh tambahkan lagi mengadu kepada Allah, wa makaru makran kubbara. Mereka telah membuat makar, membuat satu perancangan jahat, ya, untuk menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Jadi dalam berdakwah ni, kadang-kadang kita akan menjumpai orang-orang yang bukan sekadar menolak, bukan sekadar berpaling, tetapi mereka membuat tipu daya jahat untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita, malah untuk membinasakan kita. Perkara yang sama dihadapi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa berada di kota Mekah. Maka apabila kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana baginda alaihi salatu wassalam misalnya diboikot dekat sana, bagaimana mereka membuat rancangan untuk membinasakan Nabi, untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, sangat dahsyat, ya. Maka pengajaran bagi kita, sehinggakan ke akhir zaman, ya, akan sentiasa ada orang yang menolak dakwah agama ini. Malah ada di antara mereka bukan sekadar menolak, bukan sekadar berpaling, tetapi mereka membuat tipu daya jahat untuk membinasakan para penyampai agama Allah Subhanahu wa taala ni, kerana dalam hati mereka tersimpan kebencian yang amat besar kepada orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan pada kuliah-kuliah sebelum ni, bahawa surah Nuh ni Allah Ta'ala turunkan nak bagi semangat kepada Nabi alaihi salatu wassalam semasa berdakwah di kota Mekah. Kerana Nabi menghadapi orang-orang musyrik, Nabi Nuh dahulu juga menghadapi orang-orang musyrik, ya. Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi penentangan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dahulu menghadapi penentangan yang lebih dahsyat lagi. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka menderhaka kepadamu dahulu, Nuh pun mereka derhaka. Dahulu umat Nabi Nuh pun menderhakainya. Kalau engkau Muhammad ditinggalkan, Nabi Nuh dahulu juga ditinggalkan. Kalau umat Muhammad lebih cenderung kepada orang yang berharta dan punya pengikut yang ramai, dahulu umat Nabi Nuh juga macam tu. Mereka lebih suka mengikut orang yang berharta dan mempunyai anak atau pengikut yang ramai. Kalau engkau menghadapi tipu daya jahat daripada mereka, dahulu Nuh pun menghadapi tipu daya jahat daripada mereka. Ini perlu untuk kita ambil pengajaran untuk kehidupan kita sekarang, ya. Apatah lagi kita yang mungkin menyampaikan agama Allah Ta'ala kepada orang, ya. Mungkin saja kita akan menghadapi perkara yang sama.
Maka ayat-ayat Allah Ta'ala ni, kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ni, antara kisah yang dapat menguatkan jiwa kita supaya tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan agama Allah Ta'ala ni. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wad, Suwa'a dan Yaguth serta Ya'uq serta Nasra. Ya. Jadi apabila Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya dan menghadapi penentangan, pemimpin-pemimpin orang musyrik pada ketika itu memperburuk suasana lagi. Mereka buat hasutan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam supaya tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang telah mereka sembah. Ini cara yang digunakan pakai orang-orang yang hendak menyesatkan sehinggakan ke hari ini. Apa kata mereka? La tadharunna alihatakum, ay la tatsruku ibadati alihatikum. Jangan pernah tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan pernah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan sembahan kamu. Ila ibadatillahi wahdah, kepada menyembah Allah, allati yada'u ilaihi Nuh, yang mana Nuh mengajak kamu kepada itu. Jangan pernah kamu tinggalkan. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan, jangan kamu tinggalkan menyembah Tuhan-Tuhan kamu kepada menyembah Tuhan Nuh. Jangan, kata mereka. Ucapan ini bertujuan untuk menghasut, sehinggakan dimunculkan rasa taksub dalam hati mereka. Dan mereka berkata, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan juga wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa dan nasra. Siapakah mereka ini? Para ulama tafsir mengatakan, wa hadhihi asma'u asnamihim. Ini adalah nama-nama berhala mereka. Jadi wadda, suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, ni ada 5 ni. Ni adalah nama berhala-berhala allati kanu ya'budunaha min dunillah, yang mana dahulu mereka sembah selain Allah. Wa kanat asma'u rijali salihin. Asalnya ini sebenarnya nama orang-orang salih. Jadi wadda, suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, 5 ni asalnya ini adalah nama orang-orang salih. Ya. Tetapi lamma matu awha asy-syaitanu ila qaumihim ay yuqimu lahum at-tamathil was-suwar. Tetapi selepas 5 orang salih ni tadi, wadda, suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, apabila 5 orang ni dah meninggal, maka syaitan bisikkanlah kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam ni supaya mereka buatkan patung. Sama macam hari ini juga begitu. Bagi nak mengenang tu buat patung, macam-macam buat. Ya. Tujuannya pada masa itu apa? Liyanshitu biza'mihim ala ta'ah idza ra'awha. Tujuan mereka pada ketika itu supaya bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah apabila melihat patung orang-orang saleh itu. Tujuan dia awalnya itu. Tetapi falamma dhahaba haula'il qaum wa talal amad. Tapi apabila sudah pergi generasi pertama itu,
mereka sudah meninggal, masa pun terus berlalu. Wa khalafahum ghairuhum, dan datanglah generasi selepas mereka. Apa lagi dibuat oleh syaitan? Waswasalahum syaitan, syaitan pun buat waswas ke dalam hati mereka, buat bisikan ke dalam hati mereka, bi anna aslafahum kanu ya'buduna at-tamathil was-suwar, bahawa dahulu pendahulu mereka, datuk nenek mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Wa yatawassaluna biha, dan mereka bertawassul kepadanya. Akhirnya, oleh kerana bisikan syaitan itulah mereka menyembah kepada berhala-berhala tadi, kepada patung-patung tadi, mereka juga bertawassul dengannya. Maka para ulama mengatakan kaum yang pertama sekali mensyirikkan Allah Ta'ala itu adalah umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan punca utama dia ialah terlalu mengagungkan orang saleh. Mengagungkan orang saleh boleh, memuliakan orang saleh boleh, dan agama pun perintahkan kita untuk itu. Tetapi melampau, ya, berlebihan, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Ia dapat membawa kepada kesyirikan. Dapat membawa kepada kesyirikan. Seperti yang berlaku pada umat pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apa punca mereka mensyirikkan Allah? Apa punca pertama manusia mensyirikkan Allah? Jadi dikatakan dalam riwayat, sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga kan sampai ke umat Nabi Nuh ni tidak ada yang mensyirikkan Allah selama 10 kurun. Sampailah kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam ni mensyirikkan Allah. Kali pertama umat manusia mensyirikkan Allah, itulah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Punca dia apa? Terlalu mensucikan orang-orang saleh. Orang saleh memang kita perlu hormat, kita muliakan mereka, tetapi tetaplah tempatkan mereka sepatutnya. Jangan melampau, jangan berlebihan, ya. Kalau dah berlebihan macam ni, buatlah patung, ya. Pada peringkat awal mereka tak sembah. Mereka mengatakan ini patung ni kita buat supaya kalau kita nampak mereka, kita semangat ibadat. Sebab ni dahulu tok-tok guru mereka. Namun kemudian datang generasi yang datang selepasnya, syaitan pun buat bisikan. Ini dahulu datuk nenek kamu sembah ni. Ni yang mereka sembah dulu. Mereka bertawassul dengan ini. Kalau berdoa melalui perantaraan ini. Akhirnya apa? Mereka pun menyembah. Dan apabila Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, maka pemimpin-pemimpin mereka pun berkata, la tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa dan nasra. Ini sebenarnya hasutan yang dilontarkan kepada mereka supaya tidak meninggalkan sembahan datuk-datuk nenek mereka pada masa dahulu. Hari ini pun cara-cara yang sama selalu juga dibuat orang. Ya, apabila kita menyampaikan satu perkara yang mungkin tidak sesuai dengan agama, maka akan ada suara-suara yang mengatakan, jangan kamu tinggalkan tu. Ya, sebab sejak daripada dahulu ni lah yang datuk nenek kita buat. Jangan kamu tinggalkan tu. Muncullah rasa taksub, ya, sehingga kan tidak mahu meninggalkannya. Padahal perkara itu kadang-kadang perkara yang bercanggah dengan agama, perkara yang diharamkan dalam syariat. Tetapi bila mana dah dibangunkan rasa taksub kepada bangsa, kepada suku, kepada puak, kepada kebudayaan dan sebagainya, setengah orang membutakan dia untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil, ya. So daripada kisah ni juga kita belajar ayat 23 ni, maka kita tidak boleh membuat patung orang-orang saleh, ya. Jadi saleh bagaimanapun orang meninggal, kita tak perlu buat patung bagi mereka. Bahkan tak perlu kita membuat binaan kubur yang melampau, ya, sehingga kan dapat menjadi sebab sesetengah orang mensyirikkan Allah Ta'ala.
Dan ini berlaku. Ya, kita tidak nafikan ada berlaku kubur-kubur yang dipandang oleh orang itu adalah tempat yang dapat mendatangkan kebaikan dan menolak mudarat kepada mereka. Dan ini kita tidak ragu mengatakan bahawa ini adalah antara bentuk kesyirikan, kerana mereka meminta kepada kubur. Ziarah kubur boleh, mendoakan orang yang meninggal boleh, tetapi meminta kepada mereka, ya, dan membuat pelbagai macam cara yang pelik-pelik, ini tentu bercanggah dengan ajaran agama kita. Ya, maka Islam tidak menggalakkan membuat binaan kubur. Buat biasa sahaja. Ya, supaya apa? Supaya kubur ini tidak menjadi tempat orang beribadat, supaya tidak menjadi tempat orang meminta, kerana syaitan dia sentiasa bekerja supaya orang taksub dengan kubur tertentu, dengan fulan tertentu. Akhirnya mereka pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang berlaku pada masa dahulu. Maka kalau kita lihat di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, mereka tidak membina kubur, walaupun yang meninggal ni seorang ulama ataupun seorang raja sekalipun, mereka tidak membina kubur untuk membina ketaksupan umat. Ya, perlu diketahui ziarah kubur boleh. Ya, Nabi pun membolehkan, Nabi perintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku tegah kalian daripada ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah kubur, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau kita meminta ke kubur, ya, membuat ritual-ritual yang pelik-pelik, ini tentu tidak ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, kerana mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat-tempat beribadat bagi mereka. Jadi kita tidak boleh melakukan perkara itu, ya. Termasuk ada juga di setengah tempat mengagungkan gambar. Ya, dia tak buat patung tapi gambar. Gambar ini dipandang sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, maka diletaklah gambar itu di dinding dan sebagainya. Ya, ini juga bukan cara yang diajar oleh agama Islam kepada kita. Kita perlu cinta kepada orang-orang saleh, kita memuliakan orang-orang saleh, tetapi jangan sampai kita melampau dalam melakukan itu, kerana kalau dah melampau dapat membuat kita melakukan sesuatu yang tidak diajar dalam agama kita, dan itu dapat membawa kita jatuh kepada kesyirikan. Waliyadzubillah, ya. Baik, seterusnya ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan yang demikian, janganlah engkau wahai Tuhanku menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Mereka pemimpin-pemimpin umat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam yang tadi, yang mana mereka mempunyai harta yang banyak dan juga pengikut-pengikut yang ramai, adallu kathira, mereka telah menyesatkan orang yang sangat ramai. Jadi mereka bukan sekadar sesat, malah mereka menyesatkan. Ya. Jadi ada setengah orang dia sesat saja kerana mungkin dia tidak berilmu atau melakukan suatu amalan tanpa ada ilmu. Namun ada sebahagian orang sudahlah dia sesat, kemudian dia nak menyesatkan orang lagi. Dallun mudillun, sudah sesat menyesatkan orang lagi. Ini amat berbahaya, ya. Wa qad adallu katsiran, mereka telah menyesatkan pengikut-pengikut mereka yang begitu ramai, ya. Wala tazidil zalimina illa dhalala.
dan janganlah engkau tambahkan ya Allah kepada orang-orang zalim melainkan kesesatan. Ya. Maka orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Sebaliknya mereka akan mendapatkan kesesatan. Ya. Ad-dalal wal khaybah adamul hidayah masiru kulli zalim. Sesat dan tidak mendapat hidayah daripada Allah adalah pengakhiran bagi setiap orang yang zalim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran seperti pada ayat ini dan ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 358 kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah Ta'ala tidak memberi tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberi hidayah, melainkan kepada Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kezaliman itu menghalang hidayah Allah Ta'ala masuk ke dalam diri seseorang. Maka orang yang zalim, ya, orang yang zalim, sama ada zalim kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain dia zalim, itu akan menutup pintu hidayah masuk ke dalam diri dia. Maka Allah Ta'ala sebut, Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya ayat 258. Ya. Dalam surah Taha juga Allah Ta'ala sebut perkara yang sama. Wa qad khaba man hamala zulma. Merugilah orang-orang yang zalim. Kenapa? Oleh kerana mereka tidak mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. So daripada sini kita juga belajar, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala, jauhkan sifat zalim daripada diri kita. Ya, jauhkan sifat zalim daripada diri kita. Sama ada zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, zalim terhadap agama, dan pelbagai kezaliman yang lainnya. Kalau kita menjauhkan diri kita daripada kezaliman ni, maka insya-Allah hidayah itu akan terbuka, akan sampai ke dalam diri kita. Tetapi kalau kita seorang yang zalim, walaupun disampaikan hidayah itu di hadapan kita, ia tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Kerana kita orang yang zalim. Dan Allah Ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan tidaklah Allah tambahkan kepada orang-orang yang zalim melainkan kesesatan. Dalam ayat yang lain tadi Allah Ta'ala sebut, Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak akan beri hidayah, petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Ya, maka jauhkan sifat zalim daripada diri kita, sehingga kan dengan itu insya-Allah hidayah itu pula sampai kepada diri kita. Ya. Baik, mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini, ayat 21 sehingga ayat 24. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita semua, dapat kita fahami dengan baik dan dapat kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ni untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita, terutamanya dalam meniti dakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kepada manusia. Kita kena ingat bahawa jalan dakwah tu adalah jalan yang paling berat, sehingga kan Allah Ta'ala jadikan itu sebagai tugasan utama kepada para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala ni, ia penuh dengan duri, ia penuh dengan dugaan, maka kita mesti berjiwa besar dan banyak belajar daripada sejarah para nabi Allah seperti Nabi Nuh dalam menyampaikan dakwah, sehingga akan kita dapat lebih kuat dan lebih bersemangat dalam menyampaikan dakwah ini, walau apa pun jua cabaran dan dugaan yang dihadapkan kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.